Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Walaupun dah petang. Pagi juga. Kita kena bersemangat macam baru pagi. Okey. Sekarang ni saya akan terus ke chapter yang ketiga. Okey. Sebab chapter yang kedua tetap saya akan buat dalam kelas. Chapter yang ketiga ni adalah merupakan chapter yang you akan selesaikan dalam tugasan. Tugasan individu lah. Sama juga macam pengenalan perniagaan. Okay, chapter ni tak akan masuk dalam final. InsyaAllah chapter yang tak akan masuk dalam final adalah chapter 1, chapter 3 dan juga chapter 4. Dan ketiga-tiga ni insyaAllah ada tugasan. Sama ada tugasan individu, tugasan individu 1 dan juga tugasan praktikal. Okay. So, sekarang kita nak belajar berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. Okay. Sebelum ni, kita dah ada perniagaan. Okay. Kita dah pilih sama ada kita nak buat perniagaan milikan tunggal ke, ataupun perkongsian ke, ataupun syarikat, atau kita boleh pilih untuk tubuhkan koperasi lah. Okay. Bila kita tubuhkan organisasi ni, organisasi dia melibatkan apa? Gabungan 2 atau lebih sumber manusia. Ting ting. Yes. Untuk mencapai matlamat organisasi yang utama, iaitu untuk memaksimumkan keuntungan. Tapi kita nak highlightkan yang ni sekarang ni. Nak maksimumkan keuntungan ni, dia memerlukan sumber manusia. Sumber manusia ni adalah merupakan aset kepada sesebuah organisasi. Bila kita dah ada sebuah syarikat, kita dah tahu macam mana kita nak menguruskan syarikat kita. Sekarang kita kena tahu pula macam mana kita nak handle kita punya pengurusan sumber manusia. Okay? So, dalam tajuk pengurusan sumber manusia ni, this is basically benda apa yang kita nak kena tahu. Okay, of course lah. Mula-mula definisi pengurusan sumber manusia lah kan. Lepas tu, kita kena tahu apakah proses-proses ataupun aktiviti-aktiviti sumber manusia ni. Pengurusan sumber manusia ni apa dia aktiviti-aktiviti dia. Okay. Aktivitinya bermula daripada kita nak ambil pekerja kita sampai kita nak kekalkan pekerja kita. Yang tu dinamakan sebagai pengurusan sumber manusia. Okey. So, pengurusan sumber manusia. Apa dia pengurusan sumber manusia ni? Pengurusan sumber manusia ni sebenarnya dia adalah merupakan program pembangunan. Okey, program pembangunan dan pelaksanaan sistem yang direka bentuk untuk apa? Untuk menarik. Menarik dan mengambil pekerja. Kemudian kita latih. Bila kita ambil, kita latih. Tarik dulu, lepas tu ambil, lepas tu kita latih. Lepas tu kita nak kekalkan pekerja yang betul-betul berkualiti dalam organisasi kita. Itulah yang dinamakan sebagai pengurusan sumber manusia. Semua benda yang kita buat ni untuk apa? Untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh kita punya organisasi. Faham ke? Faham? Itulah definisi pengurusan sumber manusia, anak-anak. Okey, proses pembangunan pelaksanaan organisasi yang kita design, kita reka bentuk untuk apa? Untuk nak
nak rekrut pekerja, nak ambil pekerja. Lepas tu nak kekalkan pekerja, nak latih pekerja dan nak kekal. 4 benda nah. Kita mula-mula kita buat apa? Kita tarik pekerja. Lepas tu kita ambil pekerja. Lepas tu kita latih pekerja. Lepas tu kita nak kekalkan dia dalam kita punya organisasi untuk nak pastikan diorang ni mampu bekerja untuk mencapai kita punya objektif. Tu pengurusan sumber manusia. So dalam pengurusan sumber manusia ni kita ada 8. Berapa? 8 apa? 8 aktiviti ni lah yang kita nak kena tahu. Yang kamu nak kena belajar. Okey. Ini 8 aktiviti ataupun 8 langkah-langkah untuk memastikan pekerja yang benar-benar berkualiti dapat dikekalkan dalam kita punya organisasi. Macam mana nak buat? Jom kita tengok. Saya mungkin akan pecahkan kepada beberapa part tertentu lah. Kalau saya nak cerita ni ke, Masya Allah panjang. 9 jam mungkin. Tak lena lah kita. Jadi saya akan pecahkan kepada beberapa part-part tertentu. Tapi jangan susah hati. Saya akan cuba simplifykan dengan cara yang paling mudah untuk kamu faham. Boleh anak-anak? Bersedia? Okey. Sekarang kita nak memulakan kita punya maraton. Masa nak mula ni, sebelum nak mula, pilah ambil pen ke, kertas ke, apa ke. Nak belajar ni, macam nak berperang juga. Kena ada pen dengan kertas. Barulah bersedia macam nak belajar. Jangan duk bubuh kat telinga, lepas tu sat lagi lena. Okey? Baiklah, kita mulakan kita punya pembelajaran. Okay. Alright. So, yang pertama sekali kita nak buat apa? Kita kena buat perancangan dulu. Okay. Masa kita buat perancangan ni, time ni lah kita buat apa? Kita akan buat job design. Job design. Job design ni kita belajar dalam motivasi, kan? Reka bentuk kerja. Job design. Okey, masa ni lah kita akan buat reka bentuk kerja. Kita akan rancang kita punya sumber manusia. Bila masa kita buat perancangan ni, apa yang kita buat? Okey, perancangan ni Perancangan ni dia satu lagi perkataan. Perkataan mula-mula untuk semua penerangan ni. Perkataan ni adalah perkataan penting. Semua ni adalah proses. Pada anak-anak, proses. Okay. So, proses. Perancangan adalah proses untuk buat apa? Buat apa anak-anak? Kita proses meramal. Ramal dan analisa. Analisis. Perancangan adalah merujuk kepada aktiviti meramal, menilai keperluan sumber manusia bagi memastikan organisasi mendapat pekerja yang cekap dan berkemahiran pada masa akan datang. So masa kita nak analisa ni, kita akan buat 2 benda. Okay, kita akan buat 2 benda. Satu, kita akan buat ramalan. Masa ni kita buat ramal dan analisa. Okay, ramal. Ramal ni dia berdasarkan apa? Kita buat comparison apa? Kita buat comparison berdasarkan keperluan semasa versus, bandinglah tu, keperluan akan datang.
masa depan. Okay, so di sini kita akan kenal pasti dia punya gap dia. Okay, gap. Kita kenal pasti apa keperluan yang kita, apa isu yang kita perlu selesaikan. Satu lagi, lepas kita dah analisa, kita dah tahu apa benda yang kita nak kena buat. Okay, kita dah buat kita ramalan apa benda keperluan kita dah tahu dah. So daripada situ kita akan buat analisis. Analisis kerja. Analisa kerja. Masa kita buat analisa kerja ni, sebenarnya kita masa bila? Masa kita buat job design. Refer balik tajuk motivasi. Okay, so kat sini analisis kerja. Dan analisis kerja ni kita buat dua benda. Yang pertama, kita akan senarai spesifikasi kerja. Okay, si kerja. Satu lagi adalah huraian kerja. Masa kita buat analisis kerja ni, kita sediakan apa? Kita sediakan dokumen. Okay, dua-dua ni adalah dokumen tau. Cuma untuk spesifikasi kerja ni, kita sediakan berkaitan dengan dokumen latar belakang individu. Okay, latar belakang individu yang akan menjawat sesuatu jawatan dekat tempat kita tu lah. Kita spesifikasi kerja berdasarkan latar belakang individu. Sama ada dia punya kelayakan. Kita nak orang yang macam mana? SPM saja ke? Diploma ke? Degree ke? PhD ke? Okey, kelayakan. Kelayakan akademik. Kemudian kemahiran. Dia ada kemahiran apa? Kemahiran berbahasa Jepun. Kemahiran berbahasa Mandarin. Ada 4 bahasa yang dia boleh kuasai. Dia boleh ada kemahiran AutoCAD. Dia ada kemahiran untuk menggunakan Microsoft Operation. Contohnya lah. Okey. Ataupun dia ada kemahiran untuk menangkap ular. Yang tu lebih kepada macam kalau nak kerja dengan JPAM ke, kan? Kemahiran juga. Ikut jenis kerja lah. Okey, kemahiran. Lepas tu pengalaman. Okey. Mungkin jugalah keterampilan ni. Jarang-jarang lah orang nak pilih keterampilan. Tapi kalau nak pilih model, kena tengok keterampilan. Okey. So, itu adalah spesifikasi kerja. Huraian kerja ni dia berkaitan dengan dokumen yang terperinci berkaitan dengan bidang tugas. Yang akan dijawat oleh mana-mana calon. Ini dia berkaitan dengan apa? Peranan, tanggungjawab. Peranan, tanggungjawab. Lagi apa lagi? Berkaitan dengan dia lebih kepada kerja sebenarnya. Okey, dia lebih kepada kerja. Ringkasan kerja. Ini yang terkandung dalam job design ni. Ringkasan kerja. Sebab job design ni lebih pada kita dokumenkan apa manual kerja yang nak dilakukan oleh pekerja kita tu.
Lepas tu mungkin peranan dah, tanggungjawab dah. Hubungan autoriti. Okey. So semua ni adalah di antara dokumen terperinci berkaitan dengan bidang tugas. Dua-dua adalah dokumen secara formal. Cuma satu adalah perincian yang lebih kepada bidang tugas tanggungjawab untuk analisis huraian kerja. Kalau kata spesifikasi kerja ni, dia lebih berkenaan individu. Spesifikasi kerja lebih merujuk kepada menerangkan berkaitan dengan kelayakan seseorang individu yang nak menjawat sesuatu jawatan. Ciri-ciri peribadi yang diperlukan untuk membolehkan dia memegang sesuatu jawatan tu. Itu dikategorikan sebagai spesifikasi kerja. Boleh nak? Okey. So dua benda ni yang kita buat masa kita buat perancangan. Boleh nak? Okey. Yang berikutnya kita nak tengok pula apakah yang dikatakan sebagai apa? Bila kita dah rancang, maksudnya kita tahu dah kita nak ambil pekerja. Okey. Nak ambil pekerja, bila kita nak ambil pekerja, ini adalah berkait rapat dengan pengrekrutan. Okey, tulisan comel. Comel lah cara buruk saya. Okey, boleh baca? Tak boleh baca abang, no? Tak boleh baca, dengar. Okey. So perekrutan ni dia adalah proses untuk mengenal pasti dan menarik minat calon yang layak. Dia lebih kepada kenal pasti dan tarik. Cara macam nak tarik minat? Calon yang layak untuk apa? Isi kekosongan jawatan dalam organisasi. Okey, itu adalah yang dimaksudkan dengan perekrutan ni. Okey, recruitment. Okey. So kat sini bila kita nak rekrut pekerja, okeylah kita akan pilih pekerja yang benar-benar layak. Macam itulah kan. Orang nak rekrut pesara cemerlang. Contohnya dia orang dah ada spesifikasi macam mana orang yang layak yang dia nak pilih. Dia orang mula-mula iklan tarik minat calon yang layak untuk nak isi kekosongan jawatan tu. Memang banyak jawatan guru cemerlang, tapi untuk G52 ada 36 je satu Malaysia. Tapi tak apalah kan, orang kata ada rezeki, adalah. Sebabnya untuk PhD tu pun daripada 3,500 orang. 3,500 orang dipilih 1,000 orang untuk interview. 300 orang terpilih untuk interview PhD. Dan seorang aja yang terpilih untuk kos yang saya nak tu. Jadi maksudnya macam itulah cara rekrut. Macam mana perekrutan dibuat. Pemilihan disaring, dia akan melalui proses saringan. Dia lebih kurang macam orang nak cari kerja agak lah. Macam nak pilih calon menantu jugalah kan. Kalau macam anak saya, anak lelaki ramai. Time lah ni tak lah lagi sebab muda-muda lagi, tak cukup haul lagi. Umur bayar kamu tu setahun bila kamu je. Muda lagi. Sampai masa mereka akan bawa mai lah calon-calon mereka. Masa time tu mak pun nak rekrut menantu kan. Kenalah tengok siapa yang macam benar-benar layak untuk nak mengisi kekosongan jawatan tu. Tapi yang tu yang terbuka untuk anak je lah. Untuk pak tak ada lah. Okey. Perekrutan
Tak sorok merepek, tak ketawa hala Cikgu Nora. Kita masuk straight to the point. Saya ni kan boleh kadang-kadang merapu. Dalam kelas saya suka merapu. Sebab student saya kalau kelas petang ni, saya kelas petang ni saya record di petang. Pukul 3. Time lena ni sebenarnya. Tapi tak apa. Kita kena korban masa lah. Sebab saya ada masa dengan kamu Sat. Jadi saya nak sebanyak mungkin saya boleh bagi ilmu kat kamu. Mudah-mudahan kamu dapat manfaatkan apa ilmu yang saya bagi nak. Okey. InsyaAllah. Baik. Perekrutan ni dia terbahagi pada 2 tau. Dia terbahagi kepada 2. Apa dia? Perekrutan. Jangan duk buat dalaman luaran pula. Dalaman apa? Pengrekrutan, dalaman dan perekrutan. Tu bukan kawasan pendalaman. Perekrutan dalaman. Perekrutan dalaman, perekrutan luaran. Macam saya katalah, saya memang suka tulis ringkasan. Tapi kamu tak boleh tulis ringkasan dalam exam lagi. Salah. Saya tulis ikut kecepatan saya nak menerangkan kepada kamu. Okey. Perekrutan dalaman. Sumber perekrutan dalaman dan sumber perekrutan luaran. Kita ada 2 sumber yang kita boleh pilih. Kalau sumber perekrutan dalaman tu maksudnya kita pilih daripada dalam organisasi. Kalau luaran maksudnya kita dapatkan daripada luar organisasi. Maksudnya kita tarik minat calon yang layak. Ambil perkataan atas ni balik. Cuma untuk luaran kita tambah perkataan kat belakang ni. Dari luar organisasi. Kalau sumber perekrutan dalaman, maksudnya kita dapatkan tarik minat calon yang layak dari dalam organisasi. Perkataan ni jangan duk ambil separuh-separuh. Jangan duk ambil ayat potong-potong ni. You kena sambung semua ayat ni. Sumber perekrutan luaran adalah merujuk pada proses untuk menarik minat calon yang layak dari dalam organisasi. Kalau perekrutan sumber luaran, proses untuk menarik minat calon yang layak dari luar organisasi. Okey, macam mana cara dia? Untuk sumber perekrutan dalaman dulu. Sumber perekrutan dalaman. Sumber pengrekrutan dalaman. Okey, kita boleh kelaskan dia kepada 2. Okey, kepada 2. Dia ada kaedah tertutup dan kaedah terbuka. Okey. Kaedah tertutup macam mana? Kaedah tertutup ni maksudnya calon tidak perlu mohon. Okey. Kaedah tertutup, calon tak mohon. Kalau calon tak mohon, dah tu. Untuk kaedah tertutup ni maksudnya pengurus akan memutuskan pekerja yang layak. Pengurus memutuskan pekerja yang layak. Untuk apa? Untuk kenaikan pangkat tu lah. Okey. Untuk mengisi kekosongan jawatan. Dengan mengambil kira pandangan penyelia.
ada recommendation lah maksudnya. Memutuskan perjalanan untuk dengan memikirkan untuk dinaikkan ataupun untuk kenaikan pangkat lah. Untuk kenaikan pangkat. Okey. Kalau yang terbuka ni pula maksudnya maklumat berkaitan kekosongan jawatan akan dihebahkan. Yang ni calon tak perlu mohon. Calon tak mohon pun. Tapi bos dia yang nak bagi dia naik pangkat. Bos dia yang calon. Bos dia yang bagi naik pangkat. Yang ni calon kena mohon. Okay. Yang mohon tak mohon ni. Yang ni untuk you ingat. Tak perlu tulis dalam fakta penerangan. Sama macam garis putus-putus dengan garis lini tak putus-putus tu. Yang tu untuk you yang buat pengencaman dekat carta organisasi. You guys tak perlulah tulis dekat you punya jawapan. Authority staff garis putus-putus. Authority lini garis tak putus. Tak perlu. Tulis huraian sudahlah. Okey. Ni pun sama. Kaedah terbuka tu lagu mana? Kaedah tertutup tu macam mana? Terus pada explanation. Okey, kaedah terbuka adalah di mana maklumat kekosongan jawatan diiklankan. Maklumat kekosongan jawatan diiklankan kat mana? Kalau dulu-dulu iklan lah kat papan notis. Lah apa kelas papan notis. Laman web organisasi lah. Orang tak pada nak baca lah. Tak pergi kerja pun BDR lah ni. Hantar email dekat pekerja kan. Selalunya memo kan. Bagi memo ataupun kat sini ada pekeliling. Kalau kerajaan ada pekeliling, keluar lah. Selalunya iklan kat laman web lah. Selalunya yang sekarang ni trend. Okey, so daripada situ calon mohonlah untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut. Macam baru ni yang kaedah guru cemerlang tu, kaedah apa? Kaedah perekrutan dalaman kaedah terbuka. Sebab kekosongan jawatan diiklankan di laman web Kementerian Pendidikan Malaysia. Semua cikgu-cikgu kat Malaysia, sama ada daripada sekolah boleh, daripada IAB boleh, daripada IPG boleh, daripada matrikulasi boleh. Mohon saja. Siapa yang rasa diri layak, mohonlah. Kalau tak mohon siapa pun takkan panggil. Macam tu juga lah nanti. Kalau you rasa macam you dapat 4 flat tu kan, you nak dapat beasiswa tapi tak mohon, tak ada siapa lah nak bagi kat you. Kalau you nak, you kena mohon. Kena cari iklan-iklan tu ada. Kena usaha cari anak-anak. Okey, pergi kepada sumber yang kedua. Sumber pengrekrutan. Amboi ada muzik background pula dah. Anak-anak zaman law ni lah, zaman now ni tak berhenti pegang iPad, tak pegang iPad, pegang tablet, tak pegang tablet, tengok desktop, tak pegang desktop, tengok telefon. Sama lah nak kakak-kakak pun tak. Kakak-kakak semua bagus-bagus, tawaduk, pegang Quran je. Okey, sumber luaran. Sumber perekrutan luaran. Sumber perekrutan luaran ni rupa dia macam mana pula? Yang ni sebenarnya proses untuk menarik pekerja yang layak dari luar organisasi kan. Tadi saya kata kan. So, tawaran dia disasarkan proses untuk tarik calon yang layak
tarik calon layak. Calon layak. Tak layak tak tarik. Calon yang layak dari luar organisasi. Tahu? Dari luar organisasi. Okey. So kat sini kaedah yang digunakan. Apa kaedah yang digunakan? Kaedah-kaedahnya. Okey, kaedah-kaedahnya. Kaedahnya yang pertama sekali guna periklanan. Periklanan di media masa. Media masa dia merangkumi media cetak dan media elektronik. Lepas tu bagilah contoh. Kalau media cetak tu apa? Akhbar kan. Kalau elektronik banyak lah kan. Yang dalam talian ni. TV boleh. Apa? Medsos boleh. Kemudian apa? Television. Ini media elektronik lah. Ataupun dalam talian, internet. Okey. Tak kira dalam talian, ada lain pula. So yang ni kita buat periklanan media masa, media elektronik. Fokus sikit lah kan. Okey. Lepas tu yang dua, agensi pekerjaan. Untuk agensi pekerjaan ni, kalau kata swasta tu kena pakai apa ni lah, medium-medium yang online lah sekarang. Kalau dulu job street macam tu lah kan. Sekarang banyak dah. Yang generik ni macam-macam agensi pekerjaan. Lepas tu selalunya you kena alert lah dengan laman web organisasi yang mana yang you nak pilih, nak mohon yang you berminat tu, terus saja pergi kat laman web dia. Kadang-kadang tak perlu nak tunggu agensi pekerjaan ni. Lambat je. Diorang ni nak duit je. So agensi pekerjaan, kalau kata kerajaan, isi borang SPA 8 lah. Ada tak siapa-siapa antara kamu yang isi borang SPA 8? Tak nak lah mengaji matrik ni. Payah lah nak pergi kerja SPA 8. Relax lah. Belajar lah dulu kat matrik. Dapat CJ pun boleh juga nak pergi kerja SPA 8. Sebab lah ni CJ kita pun taraf macam diploma nah. Belajar dulu. Okey. So kat sini bukan lama, setahun je pun. Lepas tu pick up balik. Nak pergi kerja ke nak pergi belajar? Kalau pergi kerja, gaji banyak ni. Kalau pergi belajar, gaji tak lagi tinggi. Lagu tu. Tak pun tak mau belajar, nak menegak, terpulang. Masing-masing pick up lah masa depan masing-masing. Tak tu cikgu hanya mengajar je tugas dia. Pilihan terserah kepada anda. Okey. Next, perekrutan kampus. Maksudnya perekrutan syarikat boleh pergi ke kampus dan dia akan menghubungi kampus bagi mendapatkan senarai pelajar-pelajar yang final year, yang excellent, at least dapat 3.7 and above, untuk mengisi kekosongan jawatan di syarikat. Contohnya macam Petronas, Maybank, CIMB Bank. So diorang akan dapatkan list pelajar-pelajar. Tu dia akan turun lah buat time Minggu Kejaya tu dia buat interview terbuka kepada calon-calon yang telah di shortlistedkan tu.
Okey. So ini adalah perekrutan kampus. Maksudnya syarikat akan hubungi pihak universiti ataupun kolej untuk dapatkan maklumat pelajar-pelajar yang akan menamatkan pengajian bagi mengisi kekosongan jawatan di syarikat tersebut. Okey. So ada agensi pekerjaan, ada periklanan, ada perekrutan kampus. 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3 je tinggal sekarang. 3 je lah. Kita jangan cerita banyak-banyak. Okey, cukup dah 3. Alright. Next. Boleh pilih lagi tak? Kita rehatlah sampai dekat ni. Sekejap kita sambung pula untuk pemilihan. Ya? So hopefully dah boleh dapat dah idea. Sekarang ni kita dah masuk 2 proses dalam pengurusan sumber manusia. Mula-mula sekali kita kena buat apa? Kita kena rancang dulu. Nak rancang berkaitan dengan jawatan, nak rancang berkaitan dengan spesifikasi spek orang yang nak isi kekosongan jawatan tu macam mana. So kita buat perancangan. So masa perancangan ni dia proses untuk meramal dan menganalisis keperluan sumber manusia. Saya kata benda ni adalah berkait rapat dengan job design yang kita belajar dalam tajuk motivasi. Okey. So pada tahap tu kita buat reka bentuk. Reka bentuk lah kita design kan. Kita design kita punya huraian dokumen formal ni terperinci berkaitan tugas, tanggungjawab, autoriti semua ni kita design lah. Untuk orang yang layak, kelayakan dia macam mana apa semua nak isi jawatan ni. So bila depa masuk nanti kita akan bagi training based on huraian kerja yang kita nak bagi kat depa. Lepas tu perekrutan. Perekrutan ni apa? Perekrutan ni maksudnya bila kita dah set up kita punya bisnes, kita tak boleh kerja seorang-seorang. Kita kena rekrut orang untuk mai kerja dengan kita. Macam mana kita nak rekrut? Ada 2 cara. Sama ada kita ambil sumber dalaman. Kalau sumber dalaman ni maksudnya kita dah ramai, kita dah lama dah buka syarikat. Bolehlah kita nak bagi kenaikan pangkat untuk pekerja dalam organisasi. Tak langsung kita nak motivate mereka. Tapi kalau kata kita baru nak set up kita punya bisnes, of course lah kita akan gunakan sumber perekrutan luaran. Sumber perekrutan luaran ni adalah proses untuk menarik calon yang layak daripada luar organisasi. Dua-dua ada kaedah. Okey, untuk sumber perekrutan dalaman ada kaedah tertutup, ada kaedah terbuka. Okey, untuk kaedah tertutup maksudnya calon tak payah mohon, tapi pengurus akan dapatkan recommendation daripada immediate supervisor berkaitan dengan kelayakan calon untuk mengisi kekosongan jawatan. Kalau kaedah terbuka pula, maksudnya kat sini calon tersebut dia akan memohon berdasarkan iklan yang ada dekat laman web organisasi ataupun memo ataupun perkeliling berkaitan dengan kekosongan jawatan dalam organisasi. Dan akan lalui proses seperti biasalah, saringan saat lagi kita belajar dalam pemilihan. Okey, untuk perekrutan luaran, kita kata menarik calon yang layak. Proses untuk menarik calon yang layak dari luar organisasi. Ada 3 kaedah je lah ni. Hampa nak kena hafal. Dulu 5, 6 apa? Banyak dah dikurang-kurangkan. Nak bagi student ingat semua perkara. Okey, hafal 3 wajib ingat. Okey, so periklanan, agensi pekerjaan, kampus. Maksudnya syarikat boleh iklankan di media massa. Sama ada media cetak ataupun media elektronik. Pilihlah ikut kos yang telah ditetapkan. Kan, ikut peruntukan kos pengurusan semua manusia syarikat. Dia nak pilih yang mana? Kalau pilih akhbar, murah, liputan dia luas. Media elektronik mungkin mahal sikit tapi dia boleh mencapai sasaran seperti mana yang telah ditetapkan. Media sosial pun sama. Okay. So kita tengoklah yang mana yang kita syarikat rasa sesuai mengikut keperluan syarikat. And then kat situ satu lagi kaedah yang boleh buat untuk nak dapat pekerja daripada luar adalah melalui agensi pekerjaan. Kalau kerajaan melalui SPA 8 lah, ataupun kalau siapa nak cikgu melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Perguruan. So kat situ
Kalau siapa yang tak dapat scholarship oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, so bila dia nak masuk kerja, dia kena mohon melalui itulah Suruhanjaya Perkhidmatan Perguruan. And then dia orang yang akan tentukan nak posting you ke mana. Kalau sekiranya kalau you dapat scholarship KPM, mudahlah nanti. Maksudnya automatik bila lepas you belajar, you akan terus dipostingkan. You tak di macam pending untuk nak posting-posting tu dah. Boleh faham ya? Kalau perekrutan kampus, maksudnya syarikat dia akan pergi ke universiti ataupun kolej dan dapatkan senarai pelajar-pelajar yang cemerlang, yang layak. Selalunya pelajar-pelajar tahun akhir lah yang layak untuk mengisi kekosongan jawatan. Yang tu maksudnya dia akan buat business matching lah. Universiti akan buat business matching dengan syarikat-syarikat berdasarkan kelayakan pelajar. Okey. Faham Sebab tu pentingnya masa kat universiti ni kan, kita kena aktif, kita kena macam ada repo yang baik dengan kita punya lecturer. Sebab nanti mudah bila kita nak posting, kita nak buat intern ke contohnya kan. So lecturer akan bagi recommendation kat kita. So mudah untuk kita nak dapat tawaran-tawaran tertentu. Tapi kita kena ada keikhlasan lah. Janganlah kena ada double meaning kan. Bila kita buat apa-apa benda semua kena ada double meaning. Tak boleh lah. Buat apa pun kena ikhlas, saya kata. Macam apa benda pun yang you buat, you ikhlas. Allah tahu sejauh mana hati you tu betul-betul ikhlas. Dia yang akan bagi rezeki kat you. Boleh nak? Okey, sampai setakat tu saja. Stop. Thank you very much. Assalamualaikum.